InsyaAllah pada hari ini saya akan menunjukkan tutorial ringkas bagaimana untuk nak key in data dalam ESPDD bagi setiap sekolah. Pertama sekali pastikan kita login akaun email. Mana-mana email pun tak ada masalah. Kerana kalau kita tak login, kita tak boleh nak upload gambar. Tak kisah ada 5 ke apa ke. Kita hanya login. Akaun personal pun tak ada masalah. Okey, bila dah login ni, tak masalah, kita pun buka tab baru. Okey, type gg.gg/data pekan. Okey, klik untuk login. Masukkan data lalu data pekan huruf kecil. Okey, ini adalah paparan dashboard PPD. Ini adalah untuk saya makan PPD lah. Okay, di sinilah semua maklumat-maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan masuk nanti akan terpapar. Okey, semua sekali akan terpapar di peringkat PPD di paparan hadapan ini. Okey, semua maklumat pengetua, guru besar, GPK, enrolment murid, ya, dan maklumat bantuan. Okey, semua akan dipaparkan di paparan hadapan. Penyertaan KOKO, audit, akademik dan lain-lain lah, TS25. Okey, apa yang tuan-tuan perlu buat? Ada 3 tempat saja yang sekolah perlu isi. Okey, jadi tolong tumpu perhatian pada 3 tempat ini. Pertama, klik kat sini, ambil dashboard sekolah. Okey, saya ambil satu contoh sekolah. Okey, saya ambil SK Pekanjaya lah. Okey, mudah. Okey, dia akan bawa tuan-tuan kepada tab sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya rasa kita dah bekalkan perkara-perkara yang perlu ada untuk di key in oleh setiap sekolah dalam bentuk hard copy. Jadi ready kan, siapkan dulu bahan-bahan yang nak diisi tu supaya bila key in tu semua dah boleh diisi dengan lengkap lah. Jadi ni semua kena isi. Okay. Tak ada masalah, yang boleh isi saja kita isi lah. Okay. Yang sekolah rendah lah, sekolah menengah. Okay, ini saja maklumat yang perlu diisi oleh pihak sekolah. Saya nak nyatakan di sini bagaimana nak isikan logo sekolah. Pergi dalam kotak ni, insert, image in cell. Okay, ambil browse sebab kita nak upload. Okay, kita dah sedia dah dengan logo sekolah. Contohnya. Okey, selesai muat naik logo sekolah. Jadi semua sekolah akan ada logo seperti ini. Pastikan logo sekolah tu paparan belakangnya putih lah ataupun dalam format PNG, PNG transparent belakang. Okey. Yang kedua, pastikan kita update tarikh. Tarikh ni hari inilah, kalau esok-esok lah. Okey, double click jangan type. Double click, tolong jangan type. Double click dan pilih tarikh. Keluar kalender. Okey. Tarikh kemaskinan ini penting. Dan yang ketiga, okey, email ni email rasmi yang OneGovOok tu, dan juga email Delima pun boleh, atau email Gmail, isi 2 lah, 1 dan 2 sini. Okey. Yang kedua saya nak ceritakan untuk GPS. Nak letak GPS ni macam mana? Klik di sini. Okey, ada keluar ni, klik sini, Google Map. Kemudian typekan sekolah tuan-tuan dan puan-puan. SK Pekanjaya, search. Okey. Okey, dah keluar macam ni. SK Pekanjaya, ambil share. Klik share. Okey, ni link yang kita nak ni. Copy link. Okey, langkah. Pergi balik di sini. Lokasi. GPS. Paste. Paste saja di sini. Okey. Supaya nanti bila PPD klik je, dia boleh pergi sini, dia akan automatic terus akan buka kepada
di mana beradanya lokasi sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, terus keluar. Okey, selesai. Jadi yang lain-lain tu isi macam biasalah. Grade-nya, jenis sekolah macam biasa. Okey, selesai yang ni. Pangkah lah. Tak ada masalah dah, pangkah. Okey, balik semula di dashboard ni tadi. Okey, yang kedua yang perlu diisi ialah semakan kemas kini. Tolong klik semakan kemas kini. Ini perkara yang kedua kena isi. Jadi kalau kita tengok, kita dah kemas kini tadi. SK Pekanjaya. Mana pula tadi ya? Ni. Oh, dia tak update lagi. Dia akan update setiap 5 minit. Jadi biarkan. Okey. Seterusnya pergi analisa. Analisa sekolah. Okey. Perkara yang kedua kena isi. Tadi yang pertama, dashboard sekolah. Perkara yang kedua di analisa PPD ni. Analisa data. Ambil TS25. SKPMG 2. Dan juga penarafan audit keuangan. 3 benda ni. 1, 2, 3. Okey. Klik yang pertama dulu. Okey, dia akan bawa kita kat sini. Okey, contohnya kalau sekolah kita kohort ke berapa? SK Ubay contohnya dia kohort ketiga. Contoh Okey, klik satu je. Okey dah, biarlah. Yang lain-lain ni abaikan. SK Belimbing dia kohort ke-7. Klik kohort 7. Untuk TS25. Dia akan naik hijau lah apabila kita dah klik satu. Okey. Okey, hijau dah. Jadi nanti paparan di bawah ni dia akan dapat baca berapa jumlah sekolah rendah dan berapa jumlah sekolah menengah. Dan kemudian kohort yang keberapa. Okey, ini pangkah. Yang seterusnya SKPMG 2. Okey, ini masukkan status dan juga peratus. Okey. Ni ada dah markah dia kat atas ni. Contohnya kalau peratus kita 90, type saja 90. Okey, dia akan keluar macam ni. Kita pilih cemerlang. Okey. Kalau standard 2 kita 70, maka status kita sederhana lah. Okey, tolong isi sehinggalah lengkap standard 5. Okey, untuk sekolah setiap sekolah lah. Jadi akan baca paparannya seperti di bawah. Okey, selesai yang ni. Dan yang terakhir sekali ialah penarafan audit kewangan. Okey. Mohon diisi daripada bermula 2018. Sehinggalah yang terkini lah. Yang terkini mungkin tahun 2021 atau belum lagi 2020. Okey. Isi je cemerlang, baik dan sebagainya sehingga lengkap audit kewangan. Okey, jadi itu saja 4 perkara yang perlu diisi. 1. Penarafan audit kewangan SKPMG 2 dan TS25. Dan kemudian di dashboard sekolah yang perlu diisi ialah semua data-data yang telah pun diminta daripada tuan-tuan dan puan-puan, dicampur dengan cara untuk nak upload gambar logo sekolah dan juga cara untuk menaikkan paparan Google Map GPS. Okey, sekian itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.